Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi PBR kita pada hari ini. Baiklah, minggu ini kita masuk satu tajuk yang baru iaitu unit yang ke-8 tentang pengawetan makanan. Sebab itulah dekat depan ni ada gambar makanan. Ada gambar burger, fries, air susu, air ni. So apa yang kita akan belajar hari ini ialah standard kandungan 8.1 kerosakan makanan. Kita nak belajar tentang makanan yang rosak hari ini. Standard pembelajaran 8.1.1 menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media. 8.1.2 menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. 8.1.3 mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Mikroorganisma kita dah belajar kan dalam unit yang ketiga awal-awal hari tu. So kriteria kejayaan di akhir pembelajaran saya boleh, awak boleh. Yang pertama, mengenal pasti sekurangnya 4 dari 5 ciri makanan yang telah rosak. Awak dapat kenal pasti sekurangnya 4 ciri makanan yang dah rosak ni, awak layak ditaksir dengan TP1, tahap penguasaan 1. Yang kedua, menyatakan satu tujuan pengawetan makanan. Awak dapat nyatakan satu je tujuan pengawetan makanan, awak layak ditaksir dengan TP3, tahap penguasaan 3. So untuk aktiviti macam biasa, yang pertama dan kedua kita jalankan secara serentak, iaitu membaca nota tentang ciri-ciri dan punca makanan rosak di halaman 1 dan dalam buku teks juga. Sama-sama kita akan rujuk nanti. Kemudian dah habis kita baca nota, awak perlu melaksanakan latihan dalam modul sains tahun 6, halaman 4, 5 dan 6. 3 muka surat hari ni. Nampak macam banyak tapi latihan mudah sahaja. Dan yang keempat seterusnya, ambil gambar dan hantar tugasan kepada guru. Hantar kepada saya. Boleh hantar secara Telegram ataupun WhatsApp, mana-mana pun saya terima. Yang kelima, semak semula maklum balas yang diberikan. Bila awak dah siap, hantar kepada saya akan semak dan saya akan hantar semula kepada awak tugasan yang saya dah semak tu. Biasanya ada bahagian yang bertanda biru. Jika ada bahagian yang bertanda biru ni, maksudnya awak perlu buat sama ada penambahbaikan ataupun pembetulan. Tapi ingat, jawapan asal tolong jangan padam. Awak buat pembetulan ataupun penambahbaikan tu gunakan pensel warna ataupun pen. Tujuannya supaya awak dapat bezakan jawapan yang betul dan juga jawapan yang salah. Jom kita tengok nota ringkas. Yang pertama, 8.1 tentang kerosakan makanan. Ciri-ciri makanan yang rosak. Bila makanan tu kita katakan dia rosak, sama ada dia berlendir, berbau busuk, berbuih, berubah tekstur ataupun berubah rasa. Ada ciri-ciri ni, maksudnya makanan awak tu telah pun rosak. Kerosakan makanan berpunca dari tindakan mikroorganisma. Makanan yang lembab dan terdedah kepada udara menggalakkan pertumbuhan bakteria dan fungi. Makanan yang telah rosak tidak boleh dimakan kerana boleh mengakibatkan keracunan makanan. Ingat, bila awak tengok makanan tu dah berlendir, dah berbau busuk ataupun dah berubah tekstur, tolong jangan makan sebab nanti awak sakit perut. Sakit perut tu adalah tanda awak keracunan makanan lah. Jom kita tengok dalam buku teks. Dalam buku teks, pengawetan makanan 500,000 tahun sebelum Masihi. Makanan dibasak menggunakan api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. Dulu-dulu orang masak guna api je. Sebab masa tu mana ada lagi peti ais kan? 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. Mula-mula diorang guna api. Lepas tu barulah datang ilham untuk keringkan makanan. 1400 tahun Masihi, manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. So ini dah lumurkan garam.
Tahun 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Yang ini kita akan tengok sekejap minggu depan. Okey. Kini penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Okey, ni macam ni lah. Awak punya peanut butter tu kan, ataupun Nutella awak tu. Okey, macam tu. Okey, so seterusnya kita sambung dengan kerosakan makanan. Kita nak belajar ada 5 kerosakan makanan, 5 kelas dia. Yang pertama daging ayam, ikan, susu, sayur-sayuran dan buah-buahan, nasi, roti dan kek. Okey, kita fokus kepada yang ni dulu. Okey, saya besarkan di sini. Okey, kerosakan makanan. Lapanya saya makan dulu ya. Masam lah. Itu kan sandwich semalam. Maknanya sandwich tu telah rosak. Dia kata masam, maksudnya berubah rasa. Okey. Tapi bagaimanakah kita nak tahu sesuatu makanan itu telah rosak? Okey. Minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Macam saya cakap tadi, makanan yang rosak boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Kita fokus kepada yang pertama, daging ayam. Okey. Kalau daging ayam bertukar warna. Okey. Bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Ini ciri-ciri kalau daging ayam tu dah rosak. Tengok warna dia ni, berubah warna. Okey. Ikan pula. Okey. Ikan yang rosak dia berubah tekstur dan berbau busuk. Maksudnya bila awak tekan-tekan dia lembik-lembik. Okey. Lepas tu dia akan berbau busuk. Okey. Seterusnya ni nasi, roti dan kek. Bila nasi, roti dan kek ni, kek bahulu pun boleh jadi dalam kategori kek juga. Nasi menjadi lembik, berlendir, bertumpuk hitam dan berbau masam. Roti, bahulu dan kek mempunyai tumpuk kehitaman. Ni tumpuk kehitaman ni. Awak kata dah berkulat tu kan. Inilah ni. Okey. Nasi ni dah berkulat. Roti ini tumbuhi kulat. Inilah berkulat dia. Okey. Tumpuk hitam. Yang tumpuk hitam tu adalah kulat. Okey. Sayuran dan buah-buahan. Okey. Buah-buahan yang rosak berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Ni. Berubah tekstur ni dia jadi lembik-lembik macam apa ni lah. Okey. Tengok ni. Okey. Lepas tu dia jadi berkulat dan dia ada berubah warna daripada kuning elok, nanti kan dia dah ada tumpuk-tumpuk hitam semua ni. Okey. Sayuran yang rosak bertukar warna kekuningan dan layu. Ni. Dia makin kuning lepas tu dia layu. Okey, maksudnya sayur tu dah rosak. Susu. Okey, kita nak tahu susu tu dah rosak ialah dengan cara susu yang rosak dia dah berubah tekstur. Maksudnya dia ada macam ketul-ketul sikit tu. Berbau busuk, rasa dia masam, berbuih dan berketul-ketul. Okey. Selain daripada tu, kita juga boleh tahu susu tu dah rosak dengan cara kita tengok expired date dia. Okey. Okey. Seterusnya, ni. Punca kerosakan makanan. Kita dah tahu. Okey, kita dah tahu makanan tu rosak. Jadi kita nak tahu apakah punca makanan tu boleh rosak. Okey, pada pukul 7 pagi dia kata, "Cepatlah, kita dah lambat ni. Nanti lewat pula kamu ke sekolah." "Baiklah ayah, kami sudah pun sarapan." Tapi dia masih lagi ada tinggal satu lagi keping sandwich ni kan. Okey. Jadi nampak tak ni, kuman ni pun datang, bakteria ni pun datang. Dia kata, "Baik kawan-kawan, nampaknya ada makanan untuk kita. Tunggu, jangan tinggalkan saya." Bukan dia seorang saja ni, ramai lagi. Dia kata, "Tunggu, jangan tinggalkan saya. Wah, seronoknya sebab jumpa makanan." Okey. Jadi pada pukul 9 malam dia kata, dah berbau masam. Sayangnya makanan ni dah rosak lah. Okey. Mengapakah makanan yang terdedah boleh menjadi rosak? Kamilah puncanya. Maksudnya, makanan yang menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Ni makhluk-makhluk hijau ni, bakteria ni, dia adalah mikroorganisma. Okey, so untuk latihan, perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan huruf mewakili ciri-ciri yang betul apabila makanan tersebut rosak. A, kita ada nasi, roti dan ban ni. Okey, A. B, kita ada buah-buahan. C, kita ada susu.
D kita ada sayur, E kita ada ikan. Okey. Jadi awak tuliskan huruf bertukar warna kekuningan dan layu. Apa dia? A, B, C, D atau E. Jika awak rasa jawapan dia adalah A, awak tuliskanlah A kat sini. Okey. Teruskan dengan yang lain ni. Okey. So, latihan yang seterusnya, latihan B. Jawab semua soalan. Okey, Rajah menunjukkan 2 keping roti. Ada roti R dan roti S. Okey, apakah perbezaan kedua-dua roti R dan roti S? Okey, untuk jawab soalan ni, dia sebenarnya soalan bila tanya macam ni, dia adalah soalan pemerhatian. Jadi, dalam soalan dia sebut roti R, awak mesti sebut roti R. Okey, tak boleh sebut roti A, roti B, mesti gunakan nama yang diberi. Okey. Mula awak nyatakan apakah keadaan roti R, kemudian awak nyatakan pula keadaan roti S. Okey. B, nyatakan satu ciri roti yang rosak. Apa dia ciri roti yang dah rosak? Ingat balik dalam buku teks tadi. Ingat balik dalam buku teks tadi. Ni. Ciri roti yang rosak. Apa dia ciri roti yang rosak? Tengok semula di sini. Okey. Okey. Kemudian C, apakah yang menyebabkan roti rosak? Apa dia? Tindakan siapa ya sebenarnya yang menyebabkan roti ni jadi rosak? Okey, dan D, apakah ciri-ciri makanan yang rosak? Tandakan tik. Okey, tanda tik ni tanda dengan kemas lah. Tak naklah nanti awak tanda tik, mentang-mentang kata tik awak pun tanda macam tu. Tak adalah. Okey, tanda dengan kemas. Okey, yang mana bukan ciri, tinggalkan kosong. Tak perlu tanda pangkah. Okey. Okey, dan latihan C, latihan yang terakhir, jawab semua soalan. Awak dapat jawab soalan ni, awak layak ditaksir dengan TP3. Okey. Rajah menunjukkan kuih pau segera yang berinti. Okey, dia ada inti. Selepas dikukus dan dibiarkan di atas meja selama 2 hari, apakah perubahan ciri yang dapat diperhatikan pada inti kuih pau tu? Dia kata dia nak inti. Okey, ciri dia apa? Okey, inti biasanya dia ada inti apa? Okey, katakanlah dia ada inti ayam. Apa yang berlaku kepada inti ayam tu? Okey. Nyatakan inference berdasarkan jawapan di A. Kenapa awak kata inti tu jadi macam tu? C, ramalkan keadaan kuih pau jika terus dibiarkan terdedah. Okey, kuih pau ni pula. Tadi kita tengok kepada inti, sekarang kita tengok kulit kuih pau ni pula. Apa jadi kalau kita terus biarkan dia terdedah? Ingat balik. Nak kata ciri-ciri, ingat balik. Kuih pau ni dia tergolong dalam kumpulan apa? Kumpulan daging ayam ke, ikan ke, suhu ke, sayur-sayuran dan buah-buahan ke, ataupun nasi, roti dan kek. Tengok balik ciri-ciri dia. Nyatakan di sini. Di sini C ni. Okey. Dan D, mengapakah kuih pau itu boleh tahan lama sekiranya, minta maaf saya salah eja satu perkataan ni, sekiranya disimpan di dalam peti sejuk beku. Kenapa yang boleh tahan lama? Okey. Dan E, nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian terhadap kuih pau tersebut. Apa dia kesimpulan yang awak boleh buat? Okey, so sekian sahaja dari saya. Ada perkara yang tak faham, yang kurang jelas, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Okey, siapkan hantar kepada saya. Okey, sekian sahaja penerangan dari saya. Terima kasih.